Ini adik menggunakan Nila kami dah plan sama untuk hospitality lah. Semuanya yang ada di site Nilanya di mas. Nila bengkel lainnya lah. Mana ada lagi sih? Yang pernah terima. Saya dah ambil uang kan, ambil dia punya datuk kan, ambil uang keperluannya. Dah kami kita tu semua. Kita ambil di sisi. Ambil uangnya hospitality kan. Apa tu? Mana ada? Nila lah saya. Dia lah. Tidak ada media tak punya. Kursi tadi lah deh, Pak. Tuang yang rumah. Kenapa nanya-nanya kan? Terus juga. Nah. Coba ya, duduk aja. Jadi kita tak? Sini ya, duduk. Mana yang itu? Hah? Selain di pagi ini kan? Itu yang bagus. Penulisan. Kita memang orang Sarawak. Penulisan boleh. Siap. Saya penulisan okey. Bercakap. Coba ni. Di sini. Ni tengah live ni. Hah? Tengah live. Duduklah di sini. Wih, live. Yang misah? Tapi dia orang Oh. Tag ada tag, tak perlu tag. tak perlu nanti kita tengok daripada soalan daripada ni lah. Daripada ibu bapa lah. Okey. Hello guys. Testing dulu. Hello. Oh, nak ada cikgu ah. Nanti kita pergi, kita dua je kan nanti? Bila Mulai esok ah. kita yang tu nanti lah kita tengok buat ni. Ya, ini alat cikgu ah. Mahal ni juga. Sendiri beli. Bila support pun kita FB ya? boleh kalau kita ni kena Okey. Mana misal dia? bisa ada lah. Nah, tak orang tu. Depan ni. Buka ni kau punya Oh, okey. bukan dari sini yang malah apa coba mungkin kan mungkin kualitas mana. Oh. Galak tu. Sudah. Dari grup ah. Jangan. Kau dengar dia punya okey tak? Tes. Hello tes. Apa ni? Hello. Halo, tes. Ada kan? Ada. Dia dapat.
Iwan. Boleh ya? Ya. Ya. Halo. Dua tuh biasa. Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes, halo. Testing 1 2 3. Oke. Set soalan. Saya saja. Kita benar saya doang aja. Tadi dengan kita educate dengan ketua ini sama-sama. Dua ya. Saya sudah pakai ini di.
kita cari filosofi lo. Yang lain lagi nih. Dah. Oke, dah set. Nanya ya itu mungkin berapa itu yang tuh setting itu nanya Hah? Oke. Jadi kalau kita nyawa tujuan tadi buka Ada. Halo, 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 ada halo. Yang kelewat kan? Itu lewat. Biasanya itu lewat. jelas Sudah. Halo.
sempat kami buat tu anak-anak sendiri dah maklumkan. So bukanlah kerana kami tak maklumkan, sepatutnya kami memang maklum, tapi mesej tu dah sampai dulu sebab anak-anak kita ada handphone masing-masing. Maxis, aku pakai Digi. Oh, okay. Cuba tengok live. Pergi kita. Berhenti. Yang berapa? Belum siap. Ini ya, di sini. Maknanya Digi slow lah. Digi slow lagi. Kalau Digi slow, okey. Tak apa. Jangan di slow. Okey. Kan? Okay. Sesuai. Oh, tak perlu keluar lagi. Sebab tu pakai mesin. Maknanya Digi slow. Jadi tak. Ya, ya. 20 lah. Jadi dalam video. Dah. Boleh ya? Selamat pagi dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian yang bersama dengan kita pada pagi ini. Taklimat topik kita pada hari ini adalah pengoperasian kolej untuk pelajar Sijil Vocational Malaysia tahun 1 dan tahun 2. Saya Ansali Sabang selaku moderator pada hari ini. Bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Encik Muhammad Benjamin bin Abang Halik, Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar, dan Cik Azalina binti Jumhari, Ketua Warden Asrama Kolej Vocasional Matang. Sebelum kita memulakan taklimat ini, dulu saya akan meminta ahli panel untuk mengenalkan diri secara ringkas dulu. Terima kasih Cikgu Ansali. Nama saya Muhammad Benjamin bin Abang Halik. Saya telah berkhidmat di kolej ni selama 21 tahun dah. So sekarang ni saya bertanggungjawab atas hal ehwal pelajar sebagai ketua unit HEP hal ehwal pelajar. So itu je. Terusnya. Terima kasih Tuan Pengurusi Cikgu Ansali. Nama saya Cikgu Azalina binti Jumhari, Ketua Warden Kolej Vocational Matang. Selaku Ketua Warden, memang banyak cabaran yang kami pikul pada musim pandemik ni. Jadi nanti kita akan sama-sama kongsi dan tahu bagaimana SOP yang akan kita jalankan semasa anak-anak berada di asrama. Sekian, terima kasih. Maklumat awal kepada ibu bapa penjaga pelajar Sijil Vocational Malaysia tahun 1 dan tahun 2 akan melakukan saringan COVID menggunakan kit ujian kendiri yang dibekalkan oleh PPD Pedawan pada hari Ahad bertarikh 31 Oktober 2021 di Dewan Cyberguna pada pukul 2 petang. Sebelum dibenarkan mendata di asrama, pelajar yang datang dari jauh, misalnya dari Belaga yang tiba sebelum pukul 2 akan diminta untuk menunggu di parking
motosikal ataupun kereta dan digalakkan membawa makanan dan minuman tengah hari sendiri, memandangkan hanya makan dan minum petang yang akan disediakan untuk pelajar pada hari pendaftaran tersebut. Okey, tanpa buang masa, seterusnya kita mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita, iaitu Encik Benjamin. Okey, soalan yang pertama, Encik Benjamin. Okey, maafkan saya. Okey, soalan yang pertama. Sekiranya pelajar dalam tempoh kuarantin, adakah dia perlu hadir sesi bersemuka? Okay. Terima kasih Cikgu Salih. Baik, setelah saya jawab ni berdasarkan pengalaman yang sebelum ni, bila masa kita mengendalikan kumpulan diploma 1 dan diploma 2 dan baik. Bila kita tahu kita bergejala, kita perlu pergi buat pengesahan dulu. Ya, siapa-siapa pun kita akan khawatir dan kita perlu membuat pengesahan sama ada kita ni positif ke ataupun demam biasa. Tapi kalau kita dah ditempoh kuarantinkan oleh pihak MySejahtera, dah keluarkan QO, maka kita kena follow bila tarikh dia tamat dan bila QO itu sudah bertukar menjadi biru, maka kita akan dibenarkan untuk balik dan mendaftar setelah kita didapati sihat. So, maka kita akan mendaftar dan kita akan terima. Tapi sebelum tu kita sarankan agar kita mematuhi perintah kawalan kuarantin di mana-mana lah. Kemudian satu lagi pesanan saya ialah apabila ada keluarga, ahli keluarga yang ada bergejala, contohnya batuk-batuk, batuk-batuk, sesema dan sebagainya, yang belum ada pengesahan, jangan hantar anak dulu. Biar ada pengesahan dulu, baru kita hantar dan kita akan terima. Apa yang berlaku sebelum ini ialah mereka hantar sebab anak mereka tak bergejala, tapi mereka sendiri dah batuk. Bila sampai ke sini, hari kedua selepas disaring tu, baru anak dia bergejala, maka di situ akan menimbulkan masalah bagi anak tuan-tuan dan juga community dalam college ini sendiri. Terima kasih. Cikgu Salih. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Makluman kepada ibu bapa, talimat hari ini adalah untuk menjawab soalan lazim yang sering diterima sebelum pembukaan kolej. Okey, jadi hari ini ada 2 orang di panel seperti saya beritahu sebelum ini. Jadi seterusnya soalan yang kedua kita ajukan kepada Ketua Warden Cik Azalina. Soalan pertama untuk Ketua Warden ialah, adakah ibu bapa dibenarkan untuk berjumpa dengan pelajar pada hujung minggu? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua saya ucapkan kepada para penonton. Alhamdulillah dan bersyukur kerana dapat diberikan peluang untuk berdiskusi mengenai pengoperasian kolej bagi pelajar SBM tahun 2 yang berjumlah 261 yang akan masuk pada hari Ahad ni 31 Oktober. Dengan bilangan pelajar SBM lelaki 153, bilangan pelajar perempuan ialah 96. Manakala SKN pula kita ada lelaki 9 orang pelajar dan pelajar perempuan 3 orang yang membawa jumlah besar keseluruhannya 261 orang pelajar. Jadi berkenaan dengan soalan yang baru Cikgu Ensali ajukan kepada saya tadi, adakah ibu bapa dibenarkan untuk berjumpa dengan pelajar pada hujung minggu? Ibu bapa sedia maklum pada situasi pandemik COVID-19 ini, lebih-lebih lagi ketika kita hendak masuk pada era endemik pula, fasa endemik, pihak pengurusan telah membuat ketetapan bahawa ibu bapa, penjaga ataupun waris pelajar tidak dibenarkan untuk berjumpa pelajar pada hujung minggu. Rasionalnya kita buat begini supaya kita dapat mengelakkan
body contact ataupun sentuhan badan. Biasalah kalau anak-anak yang tinggal di asrama lama tak jumpa ibu bapa, imanya seminggu mereka akan berasa rindu. Di samping tu juga kita nak mengelakkan, kita nak menjaga penjarakan sosial dalam kalangan anak-anak dengan ahli keluarga. Okey, sekian. Terima kasih Cikgu Ansari. Okay, terima kasih Ketua Warden. Seterusnya soalan yang kedua untuk Encik Benjamin selaku Ketua Hal Ehwal Pelajar. Adakah pelajar yang tidak divaksin juga perlu hadir semasa sesi bersemuka? Baik, terima kasih. Soalan yang baik. Sebelum saya menjawab ni, saya ingin menyampaikan salam Tuan Pengarah kita TS Lim Juan dan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik yang secara khususnya akan bertanggungjawab untuk atas pentadbiran hal ehwal pelajar ni. Hari ini mereka tidak dapat bersama kita kerana ada hal-hal lain yang perlu mereka tangani. Baik, berbalik kita pada soalan tadi. Adakah pelajar yang tidak divaksin juga perlu hadir semasa sesi bersemuka? Ya? Mereka perlu hadir. Mereka perlu hadir sebab kita ingat mereka datang sekarang ini untuk menyelesaikan hal ehwal pentaksiran mereka, permakahan mereka. Kalau mereka markah tak masuk, pentaksiran tak sempurna, markah tak boleh diturunkan, maka kita tak boleh teruskan kepada semester yang seterusnya. Ingat kolej kita ni beroperasi berdasarkan semester by semester. Okay, so mereka perlu datang dan mereka juga akan disaring seperti mana pelajar yang telah divaksin yang lain. Mereka perlu disaring. Tetapi bila kita tak divaksin ni, maka kita kena tanggung sendirilah atas risiko-risiko kata orang kemampuan kita untuk menangani ataupun kemampuan kita untuk menanggung rasa dijangkiti dengan positif COVID-19 tu. Itu kita serah kepada kebijaksanaan ataupun pertimbangan pihak keluarga masing-masing lah. Tapi apa-apa pun mereka dibenarkan datang dan mereka digalakkan untuk datang dan disaringkan dahulu seperti mana pelajar-pelajar lain. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Terusnya kita pergi ke soalan lazim yang ketiga. Sekiranya pelajar didapati positif semasa saringan menggunakan kit ujian kendiri, apakah tindakan selanjutnya? Kita minta Ketua Warden untuk menjawab soalan ini. Okey, terima kasih Cikgu Ansari. Sekiranya pelajar didapati positif hasil daripada ujian kendiri melalui kit ujian ILO, tindakan pantas dan proaktif daripada pihak pengurusan asrama, jika itu dibuat di asrama, kita akan segera mengambil tindakan dengan menghantar pelajar tersebut ke CAC di Stadium Perpaduan. Sekiranya pelajar didapati positif, memang kita akan ambil tindakan cepat. Kita akan hubungi driver, kita akan book van, dan kalaulah pusat CAC itu dia ada waktu pengoperasian dari hari Isnin hingga Jumaat, dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang sahaja beroperasi, manakala hujung minggu ataupun public holiday, mereka akan beroperasi dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 petang sahaja. Andai kata ujian kendiri dibuat pada hujung minggu ataupun pada hari cuti umum dalam pukul 11, pukul 12 macam tu, dan pelajar didapati positif, sudah semestinya kita tak dapat nak hantar ke pusat CAC. Tindakan kita seterusnya ialah mengasingkan pelajar tersebut di bilik isolasi khas untuk yang telah kita senarai pendekkan sebagai positif melalui ujian ILO, dan kita akan hantar ke pusat CAC pada hari berikutnya. Okey, manakala yang diuji positif pada hari Isnin hingga Jumaat,
sebab waktu masih lagi sampai pukul 4, kita akan hantar ke pusat CSC Stadium Perpaduan pada hari yang sama juga. Jelas, saya harap pencerahan saya ini jelas. Terima kasih Ketua Warden. Seterusnya soalan yang ketiga untuk Cikgu Benjamin. Sekiranya pelajar positif semasa berada di sekolah ataupun kolej, apakah tindakan pihak kolej? Baik. Terima kasih. Soalan yang baik. Dan soalan yang amat sukar untuk kami tangani pada minggu pertama dahulu. Tapi sekarang ni atas pengalaman dan atas nasihat daripada pihak KKM, Alhamdulillah lah, insyaAllah pengurusan kita akan menjadi lebih baik. Baik, sekiranya berlakunya positif ya, semasa berada di college kan? Ya, semasa berada di college. Baik, bila mereka akan terus diasing ke tempat isolasi yang khas semasa masa PDP ya, masa kelas berjalan. Mereka akan terus kita hantar ke klinik yang ada di kawasan asrama. Yang klinik ni memang klinik college ya. So itu adalah tempat isolasi semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku bukan semasa di asrama tapi semasa PMP berlaku. Baik, bila mereka positif, proses yang sama juga, kita akan hantar mereka menggunakan van sekolah ke Stadium Perpaduan tadi ya, Stadium Perpaduan. Stadium Perpaduan kan? Perpaduan untuk yang dah sah positif. Yang dah sah positif. Kemudian kita sebenarnya bila dia positif tu kita sahkan dahulu di stadium negeri sebab dia kena swab PCR dulu. Yang kita buat ni ialah hanya saringan self test kit sahaja. Jadi kita nak buat pengesahan positif itu, kita bawa kepada stadium negeri untuk disahkan semula seterusnya oleh pihak KKM. Barulah proses seterusnya dihantar ke stadium perpaduan untuk diuruskan kuarantin dan sebagainya. Saya harap ianya menjawab soalan. Terima kasih Encik Benjamin. Soalan yang ketiga untuk Ketua Warden daripada Ibu Bapa. Anak saya tidak pernah masuk ke asrama. Apakah barangan keperluan yang perlu dibawa ke asrama? Soalan ketiga Ketua Warden. Okey, terima kasih Cikgu Ansali atas soalan ini. Di mana anak saya tidak pernah masuk ke asrama, apakah barang keperluan yang perlu dibawa ke asrama? Okey, bagi pelajar asrama, mereka memang sudah sedia maklum apakah barang yang perlu dibawa. Manakala bagi pelajar harian pula, boleh membawa baju t-shirt berkola, seluar slack hitam, tuala mandi, kelengkapan mandi, selimut, cadar. Untuk selimut dan cadar ni kita tak tekankan sangat dari segi keseragaman dengan anak-anak yang memang pelajar asrama, sebab mereka hanya tinggal di asrama dalam beberapa minggu sahaja. Jadi dari segi selimut dan cadar tu kita beri kelonggaran lah. Makanan kering, baldi, gayung, cawan untuk minum. Setereka tidak perlu dibawa sebab memang telah disediakan oleh pihak penyelia, pihak asrama. Selipar pakaian secukupnya, baju kurung bagi pelajar Muslim, kain telekung bagi pelajar perempuan dan juga makanan-makanan ringan lah. Itu saja. Okay. Sebelum tu boleh saya tambah sikit kita sarankan pihak ibu bapa untuk membekalkan vitamin C pada anak-anak. Vitamin C, face mask yang mencukupi. Kalau ada face shield tu terbaik lagi. Bila masa mereka berinteraksi dalam kelas tu, elok kalau mereka menggunakan face shield, pelitup muka dan pelitup mulut. Face mask dan face shield. Kedua-duanya. Ya.
Okey, mungkin saya agak terlupa tadi berkaitan dengan ubat-ubatan pula. Saya nak jelaskan dekat sini pihak sekolah tak membekalkan ubat-ubatan yang memerlukan anak-anak untuk proses menelan ya, sebab kita kebanyakannya bukan dari kalangan doktor dan tidak bertahu. Jadi kita tak ada hak untuk bagi anak-anak makan ubat-ubatan macam tu. Yang sekolah bekalkan cuma ialah ubat-ubat yang memerlukan secara menyapu, minyak panas, minyak gaman. Itu kita boleh bekalkan. Ubat-ubat yang memerlukan anak-anak untuk menelan memang tak boleh. Ini disebabkan ada arahan daripada KKM yang melalui BPL TV. Kita memang tak boleh bekalkan ubat-ubat tu. Okey. Jadi saya sarankan ibu bapa membekalkan anak-anak yang hendak kembali ke asrama nanti dengan Panadol, sebab itu yang paling asas lah. Vitamin C seperti yang Cikgu Benjamin cakap tadi, ubat batuk ataupun ubat sesama. Okey, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ketua Warden. Soalan seterusnya kita ajukan kepada Encik Benjamin. Okay, sekiranya pelajar positif semasa berada di kolej, ini dah jawab tadi kan? Sudah jawab tak? Okey. Okey. Soalan seterusnya, sekiranya pelajar didapati positif semasa saringan menggunakan kit ujian kendiri, apakah tindakan selanjutnya? Baik, terima kasih Cikgu Salih. Bila pelajar datang, pelajar masuk, bila bergejala kita suruh bawa balik. Sebab itu mak bapak kita sarankan menunggu di luar sehingga proses saringan tu telah selesai. Bila mana anak kata kami dah boleh masuk asrama, maka adalah sesuai ataupun selamat bagi ibu bapa untuk beredar. Tapi sebelum itu jangan beredar dulu, kita sarankan supaya apa-apa yang berlaku, contohnya bila disaring dia didapati positif, masa-masa tu juga kita arahkan mereka untuk diiringi membawa beg bagasi barang-barang tadi yang dibekalkan tadi, terus menuju ke gate dan terus masuk ke kereta ibu bapa untuk diuruskan oleh ibu bapa masing-masing urusan saringan yang seterusnya ataupun kuarantin mengikut KKM. Macam tu. Bila ada positif je kita terus tolak hari itu. Apa yang positif setelah hari pertama tu, itu lain cerita lah. Saya dah ceritakan selebih ringkas tadi, serba sedikit tadi ya. Kalau mungkin kita ulaskan nanti, kita ulaskan lebih lanjut ya. Setakat tu saya harap ia menjawab. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Okey, kita pergi pada soalan yang diajukan oleh ibu bapa penjaga di dalam live FB kita pada hari ini. Okey, soalan dia adalah, apakah alasan murid-murid harian, murid pelajar harian ni diwajibkan tinggal di asrama? Soalan dia ni sebab mereka akan berkumpul beramai-ramai. Okey, adakah cikgu pun diwajibkan tinggal di kawasan sekolah? Ni saya tak dua-dua panel salah seorang boleh jawab. Okey, terima kasih. Ini menyentuh tentang polisi yang telah ditetapkan oleh KKM dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Khususnya pada kita ni BPLTV lah ya. Baik, BPTV ya. Baik, kita ni, usaha kita ialah untuk mewujudkan satu gelembung selamat. Itu istilah yang kita gunakan, gelembung selamat. Bila mereka berada dalam asrama, kita anggap asrama itu adalah gelembung selamat. Dalam masa 14 hari yang pertama itu adalah kritikal. Sebelum 14 hari itu mereka adalah orang asing sesama masing-masing. Mereka amatlah kita sarankan supaya mematuhi dan mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga SOP penjarakan, penggunaan mask, dan jangan bergaul terlalu rapih dengan rakan-rakan yang mereka anggap rakan tetapi masih
datangnya daripada tempat-tempat yang berasingan. So 14 Coco Crunch dan sebagainya. Itu adalah risiko yang terlalu besar bagi kita. Baik, kenapa tadi kita katakan bahawa kita punya usaha ialah untuk mewujudkan gelembung selamat bagi pelajar. Gelembung selamat bagi pelajar. Bagi guru-guru pula, mereka-mereka yang telah yang ada gejala, terus kita sarankan untuk PDPR ataupun mendapat khidmat pengesahan kes di luar. Mereka tidak dibenarkan untuk datang bekerja di college. Itu bagi guru-guru. Apalagi yang dah positif tu memang KKM sendirilah yang uruskan. Begitulah rasanya. Diharapkan jawapan ini memuaskan hatilah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Seterusnya soalan diajukan kepada Ketua Wadan. Bagaimanakah caranya untuk menghantar barang kepada anak yang tinggal di asrama? Okey, terima kasih Cikgu Ansali atas soalan. Bagaimanakah caranya untuk menghantar barang kepada anak yang tinggal di asrama? Walaupun kita tidak membenarkan ibu bapa, penjaga ataupun waris untuk berjumpa dengan anak-anak, namun kita memberi sedikit kelonggaran pada mereka menghantar barang kepada anak-anak. Kelonggaran yang kita bagi ini, kita ada buat jadual penghantaran, iaitu dari hari Isnin hingga hari Ahad. Dari hari Isnin hingga hari Jumaat, pelajar asrama tidak dibenarkan untuk mengambil barang kiriman yang dihantar oleh ibu bapa di pondok pengawal keselamatan. Itu memang kita tak benarkanlah. Sebab itu pihak asrama tak galakkan sangat ibu bapa untuk menghantar barangan basah seperti makanan. Sebab barang-barang tu dari Isnin hingga Jumaat hanya akan dihantar kepada anak-anak bermula pukul 7 petang hingga 9 malam di bilik pengurusan asrama sahaja. Manakala dari hujung minggu pula dan public holiday, kita bagi sedikit kelonggaran untuk anak-anak mengambil barang kiriman di pondok pengawal keselamatan. Itu pun selepas Zohor. Ini kita lakukan untuk memberi laluan kepada anak-anak untuk makan dekat Dewan Cyber Lera dulu dan menunaikan solat Zohor bagi anak-anak yang beragama Islam. Selepas itu mereka boleh mula bergerak. Itu pun saya sarankan kepada ibu bapa, jika mereka dah hantar barang-barang dekat pondok guard, mohon untuk maklumkan dengan anak-anak bahawa barang telah sampai di pondok guard. Ini kita buat untuk mengelakkan pelajar berkumpul ataupun menunggu terlalu lama dekat pondok guard. Jadi kita nak hadkan penjarakan sosial tu nanti tak terkawal kalau ibu bapa dah berjanji tapi tak tahu masa bila sampai. Jadi anak-anak akan tunggu dekat pondok guard tu. Jadi jika boleh maklumkan dengan anak-anak sebab anak-anak dah diberi kelonggaran untuk membawa handphone. Jadi itulah medium yang terbaik untuk mereka berhubung dengan anak-anak. Okey? Terima kasih Ketua Wadan. Okey, tambahan daripada Saya tambahkan penjelasan kenapa kita tidak galakkan anak-anak kita menunggu di sana. Satu, kita nak elak dengan mereka berkumpul. Keduanya, kita nak kawal dari segi keselamatan pula. Dari aspek keselamatan, kawasan kita ni luas. Sementara menunggu tu dan antara perjalanan dari kolej dari asrama kolej kediaman sehingga ke pondok jaga tu agak jauh dan mereka boleh ambil peluang untuk berkeliaran di kawasan-kawasan blok yang kawasan di mana hujung minggu adalah kawasan larangan. Kawasan larangan. Kita tak mahu apa-apa kejadian yang lain pula akan timbul bila diberi kelonggaran pergerakan yang agak bebas begitu. Itu antara sebab kenapa kami tidak galakkan mereka menunggu. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Benjamin atas penjelasan yang lebih mendalam lagi untuk tambahan kepada penjelasan Ketua Wadan. Okay, seterusnya soalan kepada
Encik Benjamin, apakah kemungkinan sekolah ditutup jika kes COVID-19 meningkat? Ini soalan ni agak rumit Ya. dan agak sukar saya harap Encik Benjamin cuba untuk jawab. Okey, teruskan. Baik, terima kasih Encik Zali ya. Soalan yang kritikal sebenarnya. Soalan ni kalau kita lihat daripada perspektif negatifnya seolah-olah menuding jari kepada pihak kolej. Ingat pihak kolej beroperasi atas arahan pihak kementerian ya. Dan bila kita beroperasi pun atas keperluan untuk menyelenggarakan dan menyempurnakan proses-proses pentaksiran yang perlu dijelaskan, disempurnakan oleh pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah masing-masing. So maka sekolah itu buka. Tapi adakah kemungkinan kolej ini ditutup jika kes COVID meningkat? Kita tak boleh jawab sebab kuasa untuk menutup adalah KKM. Bila KKM ada pasukan penyiasatnya masing-masing ya, mereka ada pasukan penyiasat untuk menilai menilai tahap jangkitan di setiap tempat tu sama dengan kolej kita. Jadi bila mereka buat rumusan bahawa kolej kita masih selamat sebab yang kita pasti tidak ada kes positif yang tinggal di dalam ni. Yang ada saringan kontak rapat yang itu pun kita dah isolasi mengikut tempoh-tempoh kuarantin yang telah ditetapkan oleh KKM ya. So kita tidak ada simpan sebab kita bukanlah pusat kuarantin positif yang bertauliah. Kita tidak. Sebab itu semua kes kuarantin semua KKM je. Maka segala keputusan untuk tutup kolej dan sebagainya adalah berdasar kepada saranan daripada KKM. Kalau KKM tak masih kata kita selamat, maka kita selamatlah. Macam itulah. Saya harap pemahaman ini kita ubah sedikit. Kami pun agak rasa sukar untuk mengubah mengubah mentaliti daripada pandemik kepada endemik. Sekarang ni kita kena lihat COVID ni dari aspek endemik pula. Ya, kita tidak boleh mengendalikan kes-kes begini ataupun pemahaman kita seperti mana kita dahulu, seperti mana zaman pandemik dulu ya. Ya insya-Allah lah semuanya terurus. Saya harap ini menjawab soalan. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Soalan kepada Ketua Warden. Okay. Adakah anak saya perlu membayar sebarang yuran sepanjang tinggal di asrama? Okey, terima kasih untuk soalan ini Encik Ansali. Adakah anak saya perlu membayar sebarang yuran sepanjang tinggal di asrama? Untuk makluman semua, terutamanya ibu bapa, tiada yuran yang dikenakan kepada pelajar yang tinggal di asrama untuk Sabah dan Sarawak. Semuanya percuma. Itu sajalah yang saya mampu cakap. Tiada sebarang yuran untuk pelajar yang tinggal di asrama untuk negeri Sabah dan Sarawak. Itu saja. Ya, Ketua Warden, tidak ada sebarang yuran sepanjang tinggal di asrama. Semuanya percuma. Makanan disediakan Ya, secara semuanya percuma. makanan disediakan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan petang, supper. Semuanya disediakan dengan percuma. Dipahamkan belanjaan melebihi RM17 seorang satu hari Satu kan? kepala RM17 seorang satu hari. Okay, terima kasih Ketua Warden. Okay, soalan yang seterusnya kita ajukan pada Encik Benjamin. Adakah pelajar dibenarkan untuk membawa motosikal ke kolej vokasional semasa hari pendaftaran asrama nanti? Terima kasih. Soalan yang menarik. Soalan ini saya minat. Satu kita lihat, saya harap pihak ibu bapa tidaklah terlalu menekan sangat tentang hak dan sebagainya, sebab kita kena lihat setiap premis di luar sana, premis perniagaan dan sebagainya pun ada hak untuk membuat apa yang kita panggil house rule. So kita pun kena buat house rule demi untuk menjaga kemakmuran, keselamatan dan kesejahteraan penghuni-penghuni yang ada di dalam kolej kita ni. Baik. Hari itu di VM kita bercakap tentang kereta dan motosikal sebab mereka ni orang dewasa sikit. Kali ni SBM.
SBM ni kebanyakannya dah layak untuk mendapat lesen membawa motosikal. So saya rasa setahu saya pun kebanyakan pelajar SBM kita ni dah memiliki motosikal masing-masing. Tetapi dalam kes ini kita punya ruang simpanan motosikal tu, parkir motosikal tu, saya rasa boleh memuatkan dalam 50 lebih lah parkir motosikal kita, motor lah kata orang Tapi sebab itu kita benarkan dengan syarat tulis surat seminggu, tulis surat dalam keadaan segeralah supaya kami dapat membuat tapisan melihat atas keperluan-keperluan dan rasional-rasional yang diberi oleh pelajar dan ibu bapa tentang keperluan anak-anak mereka membawa. Jadi surat itu ditujukan kepada Tuan Pengarah kita dan akan dirujuk kepada saya ataupun Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Puan Haji Adeline. Jadi kami akan bincang nanti, tengok rasional, tulis sendiri di sana, senaraikan apakah rasional-rasional anak-anak tuan-tuan perlu untuk membawa motosikal masing-masing. Itu satu prosedur dia, tulis surat. Kalau tak sampai hantar pun klik foto, hantar pada WhatsApp kepada pensyarah pembimbing dia ataupun warden-warden masing-masing. Baik, bila kita dah tapis tu, kita bagi syarat lagi. Bagi mereka yang kita benarkan bawa motosikal, syaratnya ialah sesampai mereka di sini, kunci motosikal mereka haruslah diserahkan kepada warden blok masing-masing dan akan disimpan oleh warden blok masing-masing selama masa mereka berada di sini. Kalau mereka duduk di sini nanti 3 minggu, 3 minggulah kunci itu mereka tak boleh minta dan sebagainya. Kita tak benarkan mereka untuk menjenguk motor mereka, untuk memanaskan enjin motor mereka dan sebagainya atas faktor keselamatan. Sebelum ini pun bila pengoperasian kolej harian kita, hari-hari kita akan sukar dan pening kepala juga untuk kawalkan kemasukan rokok dan kemasukan benda-benda lain yang kita tak nak. Sebab kita nak membudayakan satu budaya yang sihat pada pelajar kita. Jadi dalam kawasan ni memang kita tak benarkan rokok. Jadi rokok itu adalah salah satu yang banyak lagi boleh disenaraikan barang-barang yang kita larang menjadi barang telangan. Dan selalunya modus operandi mereka untuk membawa masuk ke dalam tu sehingga membekal kepada asrama adalah menyimpan barang-barang ini di motosikal masing-masing. Sebab itu sekarang ini kita tidak benarkan langsung pelajar-pelajar untuk menjenguk dalam masa 3 minggu mereka berada di sini, menjenguk motosikal mereka, mengambil barang dan sebagainya, tidak. Itu syarat yang kita beri. Kalau aku pada syarat tu, insyaAllah kita boleh bagi kebenaran. Tapi dengan tapisan dululah, kita tengok rasional-rasional. Sebab itu saya pesan lagi sekali, tulis surat. Kalau tak sempat hantar, snap gambar, hantar melalui WhatsApp kepada pensyarah-pensyarah pembimbing mereka masing-masing. Terima kasih. Saya harap itu membantu. Okay, terima kasih Encik Benjamin. Terusnya soalan kepada Ketua Warden. Apakah SOP kebenaran balik waktu malam sekiranya berlaku kecemasan di asrama? Okey, terima kasih Cikgu Ansali atas soalan ini. Apakah SOP kebenaran balik waktu malam sekiranya berlaku kecemasan pada waktu malam? Okey, ada 2 kemungkinan kecemasan yang mengikut pengalaman saya kerap terjadi. Kategori yang pertama yang dekat dengan pelajar ialah pelajar sakit. Sakit tu bukan sakit yang biasa, saya boleh labelkan sebagai sakit yang kritikal lah. Seperti sawan, asma yang teruk ataupun pelajar muntah darah ataupun pelajar histeria. Ini boleh berlaku. Jadi dalam kes macam ni, kalau ibu bapa dekat, kita akan maklumkan dengan ibu bapa. Yang kedua, kita akan hantar pelajar ke emergency lah. Bagi ibu bapa yang tinggal jauh, kebajikan pelajar tu akan terletak di bahu kita. Kita akan urus dari A sampai Z lah. Dalam masa yang sama memang kita akan maklumkan dengan ibu bapa. Yang ini
Selalunya kategori ini memang kita akan bagi kebenaran, kebenaran balik. Untuk kes yang kedua yang melibatkan kematian, yang ini kita akan bagi pelepasan balik jika melibatkan ahli keluarga yang terdekat sahaja, iaitu ibu bapa, adik-beradik, datuk dan nenek sahaja. Jika cousin, pakcik makcik tu kita tak bagi pelepasan, ataupun ahli keluarga yang terdekat seperti yang saya sebut tadi, nazar ataupun sakit tenat, itu kita bagi pelepasan. Okey, terima kasih Ketua Wadan. Ini maksud kita menilai dulu adakah pada itu kita boleh lepaskan untuk balik ataupun tidak pada waktu malam ya. Okey, seterusnya soalan kepada Encik Benjamin. Okey, soalan ini adalah sekiranya pakaian seragam pelajar sudah tidak muat, okey, adakah dia dibenarkan untuk memakai pakaian lain? Terima kasih. Soalan yang menarik. Ini pun satu soalan yang menarik. Selalunya kita tak dapat soalan ni daripada mak bapak, tapi pelajar yang gairah nak bertanya. Sebab apa? Sebab terlalu ingin untuk keluar daripada kepompong rutin menggunakan pakaian yang ditetapkan. Apa-apa pun, especially terutama sekali apabila Yang Berhormat Menteri kita telah mengumumkan bahawa jangan distress sangat, jangan bagi penekanan sangat pada pelajar-pelajar yang sudah bajunya sudah tak muat. So, dengan kata lain, di sini kita buat satu adjustment. Kalau ibu bapa punya anak yang bajunya dah terlalu ketat, okey, bawa aja baju tu. Bila di asrama nanti, bila di depan warden masing-masing tunjukkan dah pakai tu, cikgu tengok ni, tak boleh butang lagi. Kalau dah tak boleh butang tu, sahlah baju tu tak boleh pakai, maka kita beri kelonggaran. Tapi baju yang kita benarkan bukanlah seluar jeans, seluar slack dan pakaian kerja, pakaian macam ni, tak payah pakai necktie pun tak apa, tetapi pakaian yang sempurna, pakaian kerja lah kata kita. Macam tu kita benarkan ya. Baik, saya harap ini menjawab soalan ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Benjamin. Soalan seterusnya kita ajukan kepada Ketua Warden. Berapa kali pelajar akan disaring sepanjang tempoh 3 minggu? Adakah kami sebagai ibu bapa penjaga akan dimaklumkan dengan keputusan saringan kendiri itu? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ansali. Berapa kalikah pelajar akan disaring sepanjang tempoh 3 minggu? Adakah ibu bapa akan dimaklumkan dengan keputusan saringan kendiri tersebut? Okey, pelajar asrama akan disaring sebanyak 3 kali. Kali pertama sewaktu mereka datang pada hari Ahad nanti, 31 Oktober 2021 Ahad ni, akan dibuat saringan di Dewan Cyberguna. Akan dibuat di depan guru pembimbing mereka, akan dibantu oleh AJK yang pernah buat saringan lah sebelum ni. Itu saringan pertama. Saringan kedua kita akan buat pada hari ke-6. Yang itu kita akan buat dekat asrama di blok masing-masing. Warden akan main peranan. Untuk saringan ketiga akan dibuat pada hari ke-14, dibuat di asrama juga. Warden juga akan main peranan. Okey, kita buat dekat asrama untuk kali kedua dengan ketiga ni sebab pelajar akan disaring sebelum mereka pergi bersarapan, bangun tidur, tidak gosok gigi, tidak makan apa-apa. Idea itulah yang paling mujarab sekali. Jadi sebab itulah kita ambil keputusan dibuat dekat asrama saringan kendiri yang kedua dan ketiga. Dan adakah ibu bapa akan dimaklumkan? Okey, dalam situasi ini memang ibu bapa akan dimaklumkan. Tapi ibu bapa akan dapat maklumat lebih awal daripada
warden ataupun pensyarah pembimbing melalui anak-anak. Anak-anak ni lebih excited lagi nak bagi tahu hasil keputusan ujian kendiri itu kepada ibu bapa. Jadi belum sempat lagi melalui guru pembimbing, anak-anak dah bagi tahu sendiri. Tapi kalau ikutnya, warden akan maklumkan dengan guru pembimbing akan maklumkan dalam grup WhatsApp ibu bapa. Hari pertama tu sebelum mereka datang ke sini sekurang-kurangnya sejam sebelum mereka berdaftar, beritahu anak-anak jangan makan apa-apa sebab kalau dah makan takut ada efek pada IELTS tu nanti. Jadi jangan berus gigi dalam waktu sejam tu lah sebelum dibuat saringan pada hari Ahad nanti. Air kosong saja boleh minum. Okey. Terima kasih Ketua Warden. Seterusnya kita bacakan soalan dari Facebook. Okey, daripada pemilik akaun Facebook user Azira Zik. Okey, soalan dia selanjutnya, bagaimana kalau ibu bapa enggan menghantar anak tinggal di asrama? Baik, terima kasih. Jika kita tak menghantar, itu hak ibu bapa lah, tapi kita akan mendapati kesukaran untuk menilai, mentaksir dengan secara lebih teliti dan lebih adil untuk menurunkan markah, berapa banyak markah. Kita boleh buat, tetapi tidaklah, kita tak boleh nak bagi markah yang setimpal seperti mana mereka yang face to face, yang kita dah adili, dah nilai face to face, secara face to face dengan menampakkan kerja-kerja mereka. Tapi kalau di luar tu kita ada cara-cara seperti interview dan sebagainya, tetapi kita tak bolehlah memberi, tidak adil lah bagi pelajar lain untuk diberi markah yang setimpal seperti mereka weightage pada markah tu. Tapi itu adalah hak, berbalik pada itu tadi, itu adalah hak ibu bapa masing-masing untuk menghantar atau tidak menghantar. Bila kita tidak ada istilah harian, bila kita hantar, makna dia kena masuk asrama. So bila tak hantar, tak nak hantar, bermakna tak ada harian lah. Bermakna kena duduk di rumah lah, daripada PDPR, membuat PDPR, berhubung dengan pensyarah masing-masing melalui media-media sesawang, media-media internet. Itu sajalah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Benjamin. Ini satu lagi soalan daripada Facebook. Okay. Facebook user ni adalah Jun Haji Junadi. Okay. Bolehkah murid-murid membawa handphone ke asrama? Saya difahamkan memang boleh kan. Pelajar kita memang digalakkan untuk bawa handphone ke asrama dengan syarat dia mematuhi peraturan. Ya, kan? Dengan syarat mereka kena isi. Sekarang ni saya rasa sudah diedar borang-borang kebenaran bersyarat, membawa handphone bersyarat. Mereka kena isi dan ditandatangani oleh ibu bapa. Syaratnya jangan salah guna. Jangan buat TikTok di asrama, jangan buat tarian-tarian yang lucah boleh katakan di asrama. Itu salah guna. Ataupun melayari site-site yang tidak bagus, negatif. Jadi kita, di samping kita memberi kebenaran itu untuk mempermudahkan, satu untuk mempermudahkan ibu bapa berhubung dengan anak-anak, keduanya ia juga secara tidak langsung meringankan stres, mental stress pada anak-anak dan juga ibu bapa di rumah yang hiraukan, terutama sekali dalam zaman COVID-19 ni kan. So kita beri kelonggaran ini, tapi dengan syarat itulah tadi. Satu ialah mereka kena isi borang aku janji itu dengan syarat-syaratnya dan ditandatangani oleh ibu bapa. Bila berlakunya salah laku, iaitu melanggar syarat tadi, simple. Warden atau siapa-siapa yang menanggap boleh ambil. Mana-mana pensyarah pun pada bila masa pun boleh minta untuk melihat handphone pelajar. Pukul berapa dia masih melayari? Tengok pukul 11 masih melayari lagi. Ataupun masih main game. Semuanya ada dekat situ. Maka itu adalah bukti bahawa ianya telah salah digunakan. Maka pensyarah yang terbabit boleh merampas
Merampas, bawa, simpan dan diserahkan pada unit saya lah, unit haluan pelajar. Tapi pelajar ni boleh menuntut seperti mana perjanjian kita yang termaktub dalam minit mesyuarat PIBG tahun 2019 rasanya, bahawa semua pelajar yang menuntut kesalahan handphone untuk diberi balik boleh dengan segera, dengan syarat bayar RM50. Kita anggap saman lah RM50. RM50 itu bukan untuk saya, tetapi pulang kepada tabung PIBG. PIBG akan keluarkan resit untuk pelajar tersebut sebagai bukti bahawa penyerahan duit, pembayaran wang saman RM50 itu dah. So ianya akan menjadi dimasukkan ke dalam akaun PIBG kita. Yang penting sekali ialah di samping kita memberi kelonggaran ini, kita juga masih bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita menjadi pengguna handphone, pengguna internet yang bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih Encik Benjamin. Soalan seterusnya diajukan kepada Ketua Wadan Cik Azalina. Okey, soalan dia, sekiranya pelajar dikesan positif dan dihantar ke pusat kuarantin Kementerian Kesihatan Malaysia, siapakah yang akan mengurus pengangkutan pelajar? Okey, terima kasih Cikgu Ansari. Sekiranya pelajar didapati positif dan perlu dihantar ke pusat kuarantin, siapakah yang akan mengurus pengangkutan pelajar? Okey, saya ambil kes kalau hal ini berlaku di asrama. Okey, saya akan maklumkan dengan driver tempah van. Kita akan hantar terus, tapi kena tengok jugalah hari apa pelajar tu disahkan positif. Kalau hujung minggu tapi dia disahkan selepas ujian Kediri pukul 2 petang, yang itu kita tak dapat hantar lah sebab pusat CSC dah tutup. Kita terus isolasikan dalam bilik yang telah disediakan. Jadi warden akan maklumkan dengan saya dan saya akan call driver untuk memaklumkan. Jadi kalau berlaku dekat semasa waktu sekolah, prosedurnya sama juga, akan dimaklumkan oleh pihak KUHEB ataupun TPSA. Van juga akan di-booking. Kalau waktu persekolahan sampai pukul 4, kita akan hantar terus ke pusat CSC. Itu pun bergantung juga dengan arahan dan nasihat KKM ya. Okey, terima kasih Ketua Wadan. Soalan seterusnya ni soalan yang boleh katakan terakhir lah untuk soalan-soalan yang lazim diajukan kepada pihak Kolej Vokasional Matang. Okey, bagaimanakah caranya sekiranya berlaku situasi yang memerlukan pelajar untuk keluar dari kawasan kolej seperti untuk tujuan vaksinasi, urusan kematian, temujanji klinik atau urusan penting di luar? Baik, terima kasih. Soalan yang baik. Ada beberapa tujuan je. Kalau tak silap, yang kita utamakan hanya dua je. Satu ialah untuk temu janji perubatan dengan pihak klinik luar, doktor pakar. Satu lagi ialah kerana nak dapatkan vaksinasi. Sebab ada pelajar kita yang mendapat vaksinasi di luar urusan yang di luar diurus sendiri oleh keluarga. So kita benarkan. Dan lagi urusan kematian dan sebagainya, kita ada letak ruang dan lain-lain tu kita catatlah di situ. Caranya senang ya. Setiap pensyarah dan warden kita bekalkan dengan satu link, satu pautan kepada Google Form. Dalam Google Form tu pelajar sendiri akan mengisi nama dia, kursus dia, tahun berapa, kemudian siapa yang menjemput, nombor pendaftaran kereta, nombor pelik kereta dia berapa, jenis kereta apa, pukul berapa datang, kemudian atas sebab apa dia keluar. Nanti saya akan buat rumusan dalam memo itu nanti. Jadi rumusan itu akan menjelaskan dan memo itu akan saya keluarkan untuk disalinkan kepada
pihak pengawal keselamatan di depan, pihak warden, pihak pensyarah pembimbing dia masing-masing. Yang paling penting ialah pihak pengawal keselamatan dekat depan tu. Mereka sekarang ni atas arahan yang ketat untuk memastikan siapa masuk, siapa keluar. Gate tu memang sentiasa ditutup. Jadi dengan adanya memo itu, kita akan benarkan pihak ibu bapa yang telah membuat temu janji itu tadi untuk bila mengambil kereta apa dia datang, kita akan benarkan untuk menjemput anaknya balik. Saya harap ianya jelas dan ianya amat membantu kita sama-sama untuk memudahkan pengendalian kita dalam operasi pembukaan kolej pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Benjamin. Okey, jadi soalan sudah habis untuk pengetahuan para hadirat sekalian. Jadi kita telah membincangkan 15 soalan lazim yang diajukan sebelum ini dan ada lebih kurang 4 soalan yang diajukan secara live tadi. Jadi saya bagi pihak Kolej Pertematan mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa dalam kita menjadikan pelajar kita belajar dengan baik dan elok dan berjaya convocation akhirnya di Kolej Pertematan. Okey, jadi sokongan daripada ibu bapa untuk menghantar anak kembali ke Kolej Vocasional Matang adalah sangat-sangat diharapkan. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Ketua Warden Cikgu Azlina, Encik Benjamin selaku Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar bagi mewakili Kolej Vocasional Matang. Okey, sekian, terima kasih. Yang sudah menjawab Ada soalan lagi? mengenai pilihan pendaftaran. Ya, dah. Okey, boleh